Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan anda sedang menyaksikan Niaga Wani edisi 3 Februari 2023. Dan saya akan teruskan dengan perbincangan di mana kita pada Disember tahun lalu, siasatan awal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu penyelewengan dana berkaitan pengurusan COVID-19 mendapati jumlah peruntukan terbabit dianggarkan RM530 bilion. Daripada jumlah itu, RM92.5 bilion membabitkan dana kerajaan, manakala RM437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita fahami situasi ini adalah Datuk Madeline Berma, merupakan Fellow Institut Masa Depan Masa. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Doktor, SPRM masih sedang menyiasat kes berhubung isu penyelewengan dana berkaitan pengurusan COVID-19 ni dan mereka telah mendedahkan terdapat beberapa kurangnya 4 kelemahan utama dalam proses penyaluran dana yang bernilai jutaan hingga berbilion ringgit, membabitkan kelompok yang dikenali sebagai buaya ekonomi. You could say that this is a lesson learned for the country. Jadi bantu kami fahami bagaimana situasi ini mengajar kita tentang kepentingan dalam memastikan ketulusan dalam saluran bantuan dan bagaimana kita nak elakkan potensi keterisan ini, Datuk. Terima kasih atas jemputan ini ya. Okey, saya apabila dijemput untuk memberi pandangan berkaitan dengan perkara ini, saya sebagai rakyat Malaysia saya amat khawatir tentang apa yang berlaku. Pertama ialah disebabkan oleh dia berkait dengan apa yang kita sebut sebagai good governance. Kita sebagai sebuah negara, kita antara satu perkara yang perlu kita beri perhatian untuk kita mencapai status negara maju, selain daripada pertumbuhan ekonomi yang pesat, kita juga perlu ada apa kata orang good governance urus tabir yang baik dan sebagainya. So ini adalah aspek yang sangat-sangat penting dalam kita untuk kita memastikan negara kita mencapai status negara maju Kita selama ini bercerita tentang pertumbuhan ekonomi, kita bercerita tentang defisit kita. Tetapi sekarang kita bercerita tentang isu yang berkaitan dengan satu perkara yang kadang-kadang amat sensitif yang nak disebut. Ada orang kata jangan sebut dulu sebab masih lagi dalam urusan medalih penyiasatan. Tapi sebenarnya kita perlu juga bincangkan Nombor satu, bila kita bercakap tentang good governance tadi telah dikenal pasti ada 4 perkara Sebenarnya kalau kita rungkaikan, sebenarnya ada 6 atau 7 elemen yang perlu diberi perhatian. Yang pertama ialah penting sangat kita tahu ialah perlu ada ketelusan. So semasa COVID ini, dana COVID ini, yang uniknya dana COVID ini, ia ada peruntukan khas yang diberikan, yang mana disebabkan oleh keadaan emergency ketika itu, maka Parlimen kita tahulah apa yang berlaku ketika itu. Satu tindakan telah dilakukan iaitu di mana kerajaan ketika itu diberi kebenaran oleh Parlimen tak dah digantung, bukan digantung. Kita tidak ada pada ketika itu. Jadi apa yang berlaku ialah bantuan itu ataupun saluran itu perlu dilakukan secepat mungkin Okey, jadi yang pertama, wujud tak ketulusan. So ketulusan masa ketika itu Parlimen tidak bersidang. Jadi ada orang kata Parlimen tidak bersidang dan urusan ini hanya semata-mata dilakukan oleh sesekumpulan individu saja. Dan kita percaya pasti ada apa kata orang urus takbir yang telah yang diikut. Tetapi because of accountability, ketulusan itu tak ada. So itu nombor satu. Nombor dua, saya rasa konsep accountability di sini sangat penting Kepada siapa? Siapa yang monitor? Siapa yang memastikan benda ini berjalan mengikut apa yang telah ditetapkan? Ada tak monitoring proses? Yang ketiga, dia mengikut undang-undang dan peraturan atau tidak? And then after that, tidak balas. Is it responsive? Kelima, ia mesti efektif dan efisien, ENE kita panggil. Ataupun dia mesti berkesan dan cekap. So kita tahu sama ada benda ini berlaku atau tidak. Dan yang terakhir sekali sangat-sangat yang kita perlu ialah integriti dalam urusan penyaluran ini. So jadi perkara-perkara ini saya mengharapkan pihak SPRM akan terus melihat, selain daripada melihat 4 perkara tadi, juga perlu dilihat dengan lebih luas lagi agar rakyat tahu apa yang berlaku. Dan kita juga tidak mahu bahawa niat baik kerajaan pada ketika itu ataupun niat
kita untuk menyelesaikan masalah COVID ketika itu tiba-tiba dikaburi oleh satu isu yang lebih besar lagi, iaitu isu accountability, isu ketelusan, isu integrity dan kata orang bad governance sekarang. Itu ya dulu. Baik, seperti yang Datuk cakap adalah 3 perkara utama dan kita harus teliti setiap sisi untuk isu dan situasi ini. Jadi bagaimanakah pelaporan berkala untuk setiap bantuan kepada orang awam amat penting. Ia perlu dipantau Badan Khas untuk memastikan integriti yang seperti Datuk kata untuk wujudkan. Malah ia juga mampu pastikan bantuan disalurkan sampai ke golongan bersasar. Adakah kita dah ada usaha ini atau belum? Okey, sebenarnya Malaysia ni banyak peraturan, banyak undang-undang, banyak agensi yang terlibat yang telah kerajaan tubuhkan dan juga selain daripada kerajaan di sektor awam, kita lihat masalah ini juga bukan masalah, maknanya perkara ini juga perlu di peringkat sektor swasta sebab kita lihat dana tadi bukan semuanya hanya terus datang daripada kerajaan tapi kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan ketelusan dan juga segala urusan penyaluran bantuan ini, segala bukan saja berkaitan dengan COVID ini saja, macam contoh tender, kontrak dan sebagainya. Saya rasa ini sangat-sangat penting perlu diberi perhatian sebab isu governance especially kita dalam section bahagian urus niaga ni, benda ini amat penting sebab kita akan dilihat negara kita akan dinilai, akan diukur dari segi transparansi antarabangsa sebab kita lihat sekarang kita ada corruption perception index, so kita antara negara yang kalau boleh kita perlu pertingkatkan lagi kedudukan kita dari CPI ini dan di samping itu juga ketulusan ini juga sangat penting untuk mengurangkan kos urus niaga sebab bayangkan tadi Nina sebutkan nilai yang apa kata orang there is a leakage yang berlaku. So bayangkan dengan duit yang sebegitu banyaknya, kalau digunakan setiap sen yang digunakan, berapa ramai rakyat yang dapat memanfaatkan. Itu yang kita perlu beri penekanan di sini. Baik, seperti yang Datuk Madeline cakap, ini adalah antara 3 perkara kita perlu teliti termasuk juga dengan integriti, accountability, dengan ketulusan termasuk juga apa yang dikatakan sekarang ini adalah bad governance. Terima kasih Datuk Madeline Berma merupakan Fellow Institut Masa Depan MASA kerana bantu kami faham bagaimana pentingnya untuk kita mewujudkan, kita menerapkan 3 aspek penting ni untuk pastikan kita dapat perkasa prosedur salur dana dan kita dapat di samping itu dapat mengelak budaya iaitu buaya ekonomi. Terima kasih Datuk.